Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, faslun ay hadha faslun, ini satu fasal pada menyatakan segala syarat sah sembahyang. Jadi kita sudah selesai berkaitan dengan syarat-syarat wajib sembahyang. Jadi bezanya dengan syarat sah sembahyang ialah syarat wajib ini untuk mensabitkan kewajipan sembahyang ke atas kita. Adapun syarat sah sembahyang pula adalah untuk mensabitkan kesahihan sembahyang kita. Jadi ada kalanya kadang-kadang kita tidak dapat memenuhi syarat sah sembahyang, tapi kita wajib juga sembahyang. Sebab wajib sembahyang ni sikit je. Islam, berakal, baligh, sampai Islam pada dia. Kemudian ada panca itu, bukanlah silap. Islam, baligh, berakal, suci haid dan nifas. Suci haid dan nifas. 5. Jadi orang yang ada syarat-syarat wajib hak ni, yang asas ni, maka dia wajib sembahyang. Jadi adakah dia wajib sembahyang tu dalam keadaan mesti dia memenuhi segala syarat sah sembahyang? Belum tentu. Contohnya seseorang itu kena colek, orang tangkap, ikat dia di tiang. Jadi adakah waktu itu dia tak wajib sembahyang sebab dia tak boleh ambil wudu? Tak boleh. Dia wajib juga sembahyang. Tapi wajib sembahyang secara sekadar kemampuan dia. Ittaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah Ta'ala qadar kamu boleh. Jadi sekarang ni dia terikat di dinding, jadi tak boleh ambil sembahyang. Jadi boleh tak sembahyang? Boleh. Sembahyang cara dia. Kemudian nanti selepas daripada dilepaskan ikatan tersebut, wajib qada semula. Sebab apa wajib qada semula? Kerana kita tadi sembahyang dalam keadaan tidak boleh memenuhi syarat-syarat sah sembahyang. Kita hanya memenuhi kewajipan sembahyang ke atas kita atas tuntutan syarak. Jadi hari ini kita nak bahas syarat-syarat sah sembahyang. Maknanya kalau ada syarat ni
dan ada rukun-rukun yang akan dibahaskan akan datang, maka sembahyang dia dikira buat. Sembahyang dia sudah dikira buat dan sah. Dan syarat sah ni berlaku sebelum daripada masuk sembahyang. Berlaku sebelum daripada masuk sembahyang. Adapun rukun sembahyang, ia masuk pada sembahyang tu sendiri. Kalau tidak ada rukun-rukun tersebut, salah satu daripadanya, maka dia tidak dipanggil sebagai sembahyang. Itu bezanya. Kata dia, bermula segala syarat sah mengerjakan sembahyang itu 8 perkara. Ada 8. Jadi setiap kitab lain-lain lah. Kalau kitab Fathul Qari dia sebut 5. Kalau kitab kita dia sebut 8. Ada berlebih kurang di situ. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ada 8 perkara. Mana dia? Pertamanya Islam. Pertamanya adalah Islam. Islam ni dia ada syarat wajib sembahyang, ada syarat sah sembahyang. Apa yang bezanya? Islam ni syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang. Islam pada syarat wajib sembahyang, dia panggil sembahyang bil quwwah. Sembahyang bil quwwah ni maksud apa pula? Sembahyang bil quwwah ni maknanya dia wajib sembahyang walaupun tak sembahyang lagi. Tapi kewajipan tu sudah ada. Ni kalau orang mengaji kaedah bil quwwah bil fi'li dia faham lah. Maknanya bila masuk waktu zuhur wajib sembahyang walaupun tak sembahyang lagi. Dia panggil boleh buat sembahyang tu. Dia kewajipan mesti buat sembahyang tu, tapi dia tak buat lagi. Dia nak buat saat lagi pukul 2, saat lagi pukul 3. Adapun Islam syarat sah sembahyang dia panggil Islam bil fi'li. Maksudnya waktu sembahyang tu dia kena Islam. Waktu dia telah menunaikan sembahyang tu, dia mesti Islam start bertakbir sampai salam. Tak boleh tengah-tengah tu dia murtad, tak boleh. Kalau tengah-tengah tu dia murtad, maka tidak sah sembahyang dia. Keduanya mumayyiz. Mumayyiz ni mana orang yang cukup 7 tahun dan dia dapat beza kiri kanan, boleh makan sendiri, boleh berak kecil sendiri. Tu dia panggil mumayyiz. Dia berada pada umur 7 tahun dan boleh makan sendiri, suap sendiri, berak sendiri, boleh berlaku. Maka tu dia panggil mumayyiz. Itu syarat sahnya. Maknanya budak-budak yang belum mumayyiz kalau dia sembahyang tidak sah. Budak-budak yang belum mumayyiz kalau sembahyang tidak sah. Adapun budak-budak yang mumayyiz walaupun dia tak wajib sembahyang, tapi kalau dia sembahyang sah tak? Sah, kerana syarat sahnya mumayyiz. Tu. Dan kalau budak-budak mumayyiz berada di saf, dia tidak akan memutuskan saf kerana sah sembahyang dia. Tapi kalau budak-budak yang tidak mumayyiz, maka dia akan memutuskan sah kalau kita letak di sebelah kita. Sebab tu kalau nak bawa budak-budak tu, budak-budak hak masuk ke saf depan tu lah. Kalau budak-budak tu mumayyiz, silalah bawa masuk depan sekali. Tapi kalau dia budak kecil lagi, sangat-sangat kecil, tak tahu benda apa, tak tahu apa benda kita tak tahu. Buat bising pula tu, tu simpan dalam rumah tu lagi baik. Simpan dalam rumah dulu lagi baik. Ataupun duduk belakang kau ikut jangan duduk depan sebab dia akan memutuskan sah kerana dia sembahyang tak sah. Kalau dia sembahyang betul pun tak sah. Masalahnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketiga, mengetahui akan masuk waktu dengan yakin. Mengetahui masuk waktu dengan yakin. Mengetahui ni siapa yang tahu? Dia yang nak sembahyang ni tahu. Dia tahu nak masuk isyak, dia tahu nak masuk maghrib, dia sendiri yang tahu. Waktu tu ambil pada mana? Ambil daripada syariat lah. Nabi SAW kata waktu maghrib bila, waktu zuhur bila, tapi sekarang tak payah tengok dah matahari. Sekarang dah ada jam. Jadi yang dia kata apa tadi? Mengetahui akan maksud waktu dengan yakin. Biasanya dengan yakin ini kita tengok dengan matahari. Kita tengok betul-betul zawal contohnya gelincir matahari masuk zuhur. Kita tengok gelincir dah. Kita tengok dengan bayang tengok matahari, gelincir dah. Itu maksudnya tahu dengan yakin. Terbenam dah bulat matahari, mana masuk maghrib. Ada dah bayang-bayang putih melintang di bukit, di celah-celah bukit ataupun di kaki bukit. Maknanya masuk fajar sadiq, masuk waktu subuh.
Itu kita tahu secara yakin. Itu martabat yakin ni martabat yang pertama. Tahu masa waktu dengan yakin ni martabat yang pertama. Dan seumpama yakin ni juga ialah orang bagi tahu dia. Dia panggil ikhbarut thiqah. Pemberitahuan orang yang dapat dipercayai kepada dia, kata dah masuk waktu, dia pun boleh percaya. Bukan nak bohong, dia ikhbarut thiqah. Orang yang bagi tahu dia tu pun dia tahu masuk waktu. Kemudian dia bagi tahu kita, kita boleh ikut dia. Walaupun kita tidak tahu lagi secara yakin. Sebab apa? Sebab ada orang tahu dah secara yakin, dia tolong khabar kita. Kita pun boleh ikut dia semayang. Boleh semayang berdasarkan pengetahuan yang dia ada. Jadi sama juga tarah dah dengan yakin. Ini martabat yang pertama lah. Kemudian dia kata dengan yakin atau dengan zon. Dengan zon ni, zon masuk waktu ni biasanya dengan ijtihad. Dengan kita ijtihad. Sama jugalah tengok jam tadi tu. Tengok jam pun sama juga. Itu benda-benda yang boleh meyakinkan kita masuknya waktu. Jadi zon biasanya dengan ijtihad. Dalam fiqh paling bawah sekali zon saja. La ibrata bitawahhum. Tidak diambil kira dengan tawahhum. Tawahhum ni bawah 50% waham. La al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tak dapat menghilangkan syak dengan sebab syak. Syak pun tidak diambil kira dalam fiqh. Kalau diambil kira dalam fiqh, semua benda tak boleh buat ibadat belaka. Dah lah syak was-was pula. Habis cerita. Jadi yang diambil kira dua sahaja, yakin dan zon. Tetapi kalau zon ni silap, maka dia silap. La ibrata bil-dhanni al-bayyini khata'uh. Tidak diambil kira dengan zon yang jelas silapnya. Jadi kalau asalnya dia zon kiblat sini. Tengok orang bagi tahu, kiblat bukan sini, kiblat sana. Maka kita kena ulang balik sembahyang. Sebab zon tadi salah. Tu masuk waktu dengan zon. Jadi dia biasanya ijtihad. Ni martabat yang kedua lah. Dia ijtihad ni dengan apa? Ijtihad dengan baca Quran, ijtihad dengan zikir, ijtihad dengan mutalaah kitab, ijtihad dengan jahit baju. Bila nak ijtihad ni? Contoh zaman Dajjal. Zaman Dajjal mari 40 hari. Satu hari ataupun hari pertama tu setahun. Setahun tu siang saja. Jadi bila setahun siang saja, dalam keadaan kita wajib sembahyang maghrib, wajib sembahyang isyak, wajib sembahyang subuh macam biasa. Jadi macam mana nak tahu waktu ketika itu masuk waktu? Dengan ijtihad. Jadi kita kena buat sesuatu yang menandakan, aku buat tara ni biasanya masuk dah waktu sekian-sekian. Tu ijtihad dia lah. Ijtihad melalui perbuatan dia. Tak kisahlah perbuatan apa tu, baca Quran ke zikir ke apa ke. Ketika zaman Dajjal. Ataupun ketika zaman yang bukan Dajjal tapi duduk tempat gelap. Dia terkurung di tempat gelap. Sama juga di ijtihad. Dia terkurung di bawah penjara. Di bawah penjara. Dia terkurung di penjara di bawah tanah. Maka dia pun ijtihad waktu sembahyang. Ijtihad. Ijtihad. Dia wajib ijtihad. Lepas tu, tiba-tiba ijtihad silap belaka. Wajib qada balik. Itu ya. Tu. Contohlah dia masuk waktu gelap tu, waktu lebih kurang waktu isyak maghrib 12 jam dia kena kurung. Dia pun ingat maghrib isyak dah ni. Dia pun sembahyang maghrib isyak. Keluar bukan maghrib isyak, baru waktu asar je. Maknanya dia silap lah. Jadi dia tak sembahyang apa? Dia tak sembahyang zuhur tadi, dia tak sembahyang subuh tadi. Tu kena qada lah. Sebab ingatkan maghrib dan isyak rupanya masih siang. Contoh tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Ada ulama bagi contoh. Kalau seorang kena penjara bawah tanah, contoh 10 tahun. Jadi dia tak tahu waktu. Dia pun ijtihad lah waktu. Ijtihad. Lepas 10 tahun, dia keluar penjara. Bila keluar penjara, dia baru tahu kata, silap semua. Silap apa? Silap semua. Daripada start tahun pertama sampai tahun ke-10. Adakah dia kena qada semua? Tak payah. Dia kena qada sehari yang dia silap. Sebab apa begitu? Sebab waktu dia ijtihad yang salah tu, dia dikira sebagai qada hak semalam.
yang silap. Contoh kita ambil seminggu lah, 10 tahun tu macam teruk ya. Ambil seminggu. Contoh dia masuk penjara bawah tanah tu pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi. 11 pagi lah. Pukul 11 pagi. Jadi 11 pagi. Pukul 4 pagi. 4 pagi. Pukul 4 pagi masuk penjara. Lepas tu, lepas masuk penjara tu, dia istihad. Dia istihad tu dalam keadaan masa sebenarnya pukul 2 dah. Contohlah. Masa sebenar pukul 2, tapi dia tak tahu pukul 2, dia ingat masih subuh. Dia duduk istihad nak subuh ni. Padahal lama dah subuh habis. Lama dah subuh habis. Habis lama dah. Dia pun istihad subuh. Subuh Okey, dia pun semayang subuh. Padahal hakikat dia dah pukul 2 dah masuk zuhur. Masuk apa? Zuhur. Jadi tadi dia semayang subuh, tak semayang subuh. Dia ingat sekarang waktu subuh. Padahal pukul 2. Jadi dia ni apa? Adaan lah. Adaan. Adaan. Jadi bila dia ni adaan, sekarang ni padahal pukul 2 petang. Okey. Andai kata pukul 3 dia keluar semula. Pukul 3 dia keluar semula penjara. Rupanya dia tahu kata, loh, sekarang waktu zuhur, aku tadi ingat subuh. Jadi maknanya dia tak semayang subuh secara adaan lah. Padahal dia niat adaan tunai. Jadi adakah dia kena qada balik semayang subuh tersebut? Tak payah. Sebab apa tak payah? Sebab adaan tadi sudah memadai jadi qadaan. Adaan dengan qadaan dari sudut bahasa sama. Kecuali kalau sengaja, tu tak boleh lah. Dia sepatutnya qada, dia sepatutnya niat qadaan, dia pergi niat adaan. Tu tidak sah lah. Tapi kalau tidak sengaja ataupun tak sengaja ataupun tak tahu, dia niat qadaan padahal sepatutnya adaan, ataupun dia niat adaan padahal sepatutnya qadaan, sah payah. Tak payah 10 tahun tu. Contoh kita bangun subuh. Kita tengok gelap, padahal gelap hujan. Sedar-sedar kita semayang biasa. Semayang adaan. Kita ingat subuh lah sebab gelap. Tengok jam pukul 9 pagi. Allah, 9 pagi weh. Adakah kena qada balik semayang tadi? Tak payah. Tapi semayang tersebut jadi qada lah. Tetapi dia niat adaan, boleh kena qada balik ke sebab dia niat salah, dia niat adaan. Tak payah balik, tak payah qada balik. Sebab apa? Sebab adaan dengan qadaan sama makna. Yang tak bolehnya kalau sengaja. Dia dah bangun pukul 9 dah, dia tengok jam, pukul 9 aku terlepas subuh ni. Dia pun niat adaan. Tu tak boleh lah. Itu dah tahu dah. Kecuali kalau dia niat adaan dengan maksud qadaan. Boleh. Allah, main sini pula dah. Tu main kat rukun sekejap lagi lah weh. Ni syarat sah baru ni. Tu dengan zon. Habis. Keempatnya suci daripada hadas asghar dan hadas akbar. Hadas asghar, hadas kecil, hadas akbar, hadas besar. Ada setengah ulama yang membahagikan hadas ni kepada 3. Ada sebahagian ulama yang membahagikan hadas ni kepada 2. Kalau yang membahagikan hadas kepada 2, inilah hadas kecil, hadas besar. Kalau ada yang membahagikan kepada 3, makna hadas kecil, hadas besar, hadas pertengahan. Hadas besar tu haid nifas, hadas pertengahan tu keluar air mani dan setubuh, hadas kecil tu batal air sembahyang tu. Jadi dia wajib suci hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, maka dia kena wajib wudu. Kalau tak ada air, wajib tayamum. Ataupun ada air tapi anggota dia ada yang sakit, maka wajib wudu pada anggota sihat dan wajib tayamum ganti kepada tempat yang sakit. Ganti kepada tempat yang sakit. Ataupun dia itu ada hadas besar, maka hak tu kena wajib mandi. Ataupun kalau tak ada air, dia kena tayamum ganti kepada mandi. Ataupun ada anggota yang sakit, maka bahagian anggota yang sihat kena wajib mandi, bahagian anggota yang tertutup ataupun cedera tak kena air kena ganti dengan tayamum. Cuma bezanya kita dah mengaji dah dulu, bezanya anggota badan, anggota mandi dengan anggota wuduk ni, anggota mandi kira satu badan. Kira satu anggota ya. Mana sekali tayamum selesai.
Beza dengan wuduk. Wuduk ni dia ada 4 anggota. Muka, tangan, kaki dan kepala. Jadi kalau tidak boleh kena air, salah satu daripada 4 anggota tu kena ganti dengan tayamum. Beza dengan mandi. Kemudian, melainkan pada orang yang tiada beroleh air atau tanah. Dia panggil faqidut tahurain. Orang yang luput air dan tanah. Tanah ni debu tanah lah. Cari air tak ada. Cari debu tanah pun tak ada. Jadi wajib semayang tak? Wajib semayang. Semayang wajib. Tapi nanti kena qada balik. Kena ulang balik bila ada air. Kena qada balik bila ada air. Kerana dia semayang dalam keadaan tak ada air, tak ada tanah. Tapi wajib juga semayang. Kelimanya, suci daripada najis yang tiada dimaaf pada badan. Tiada dimaaf. Kalau kita ni tiada mengapa. Tiada mengapa tu macam tak faham sangat. Tiada dimaaf. Yang tiada mengapa pada badannya. Tiada mengapa ni takut kita faham. Yang tak ada masalah najis tu. Bukan tak ada masalah. Yang tiada dimaaf. Yang tiada maaf. Sebab najis ni dia ada 2. Najis yang tidak dimaafkan dan najis yang dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, itu tak ada masalah. Contoh, najis yang dimaafkan ialah darah nyamuk. Jadi kita pun tepuk nyamuk sebelum mayang. Kita jentik nyamuk, ada darah dia lagi. Darah dia tu ada. Dan darah tu sikit lah. Kemudian boleh wajib tak basuh? Tak wajib basuh. Sebab dia darah yang, darah nyamuk ni darah yang dimaafkan. Jadi kalau kita semayang terus pun tak ada masalah. Cumanya sunat basuh lah. Sunat basuh. Contohnya lagi ialah najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan ialah tempat istinja dengan batu. Dia berak-berak, dia istinja. Adalah kesan najis. Kan kita belajar dulu ada atharun najis dengan ainun najis. Ain najis tu tahi tu sendiri lah. Jadi hak tu wajib dibuang dengan batu ataupun dengan seumpama batu. Bila dibuang, dicalik dengan batu, istinja dengan batu, maka ada pula atharun najis, kesan najis. Beloma di dubur itu. Maka orang yang beristinja dengan sebegitu, maka dia semayang tidak ada masalah kerana najis di situ dimaafkan. Kalau tak ada faedah lah sapu dengan batu. Dah sapu dengan batu, najis pula. Tak boleh lah. Jadi kalau orang yang sapu dengan batu, dimaafkan ada kesan najis. Tapi kalau basuh dengan air, tak dimaaf. Basuh dengan air, kena kesan najis hilang, air najis hilang. Tu Ataupun orang, antara najis yang dimaafkan lagi pula, ialah najis yang berada di jalanan, yang tak dapat dielok. Dan kita kena semayang di jalan tersebut. Di tempat di jalan yang ada najis, ataupun dipanggil tanah yang bernajis, yang banyak tanah tersebut, najis banyak, dan kita kena semayang di tempat tersebut, maka tempat tersebut dimaafkan untuk kita semayang. Dimaafkan untuk kita semayang. Kenapa? Kerana tak nak elok. Li'usri tajannubihi. Susah nak elok. Tanah tu, hak tu ya, tanah boleh semayang. Lepas tu ada najis pula. Boleh kita semayang di tempat tersebut kerana susah nak elok daripada najis ketika itu. Tu kalau susah nak elok lah, ni pandai-pandai pibu situ tu, tak boleh lah kalau ada tempat lain. Begitu juga darah nyamuk tadi, darah nyamuk, darah lalat. Kalau banyak sekalipun, dimaafkan. Kecuali kalau dengan perbuatan kita. Kecuali kalau dengan perbuatan kita. Kita tampak habis nyamuk, himpun darah nyamuk tu, segelah. Contohlah, segelah. Kita pun tuang dekat baju kita. Hak tu tak dimaaf kerana perbuatan sendiri. Banyak, lagi pula perbuatan sendiri, itu tidak dimaaf. Tapi kalau banyak, tanpa perbuatan kita, dia mari sendiri, pecik darah contohnya. Maka itu dimaafkan walaupun banyak. Walaupun banyak. Jadi sebab tu dia kata di sini, kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan seorang, dan pada kain seorang, dan tempatnya tempat seorang. Tempat sini makna tempat yang bersentuh kita punya anggota dengan lantai itu.
Jadi kalau anggota yang tidak disentuh dengan lantai tersebut, ada najis di tempat itu, tidak ada masalah. Jadi kita hampur sejadah contohnya, kita letak tahi babi ke tengah-tengah. Lepas tu kita pun semayang. Ada tak kena tahi babi tu sepanjang semayang? Tak kena. Maka sah semayang dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Sama juga, darah nanah jerawat. Kalau nanah tersebut sedikit, dimaafkan. Asalkan bukan perbuatan kita. Dia terpecah sendiri. Itu pecek tak boleh lah kalau mengalir. Kalau pecek mengalir pula, tak boleh lah, itu perbuatan kita. Macam mana? Lepas pada basuh. Lepas pada basuh Lepas pada basuh Nak kira macam mana Nanti tengok lain tak ingat. Takut salah pula. Kalau dalam sembahyang tak boleh lah. Kalau buat perbuatan sendiri. Kalau dah basuh tu, keluar balik. Tengok lain nanti. Habis. Dan, habis. Lepas tu. Kain tu mana pakaian lah. Pakaian yang dipakai saja, bukan pakaian dalam lemari tu. Pakaian yang dipakai untuk sembahyang. Keenamnya menutup aurat pada yang kuasa. Yang kuasa ni makna yang ada baju. Yang ada seluar, ada kain. Ada yang kadang-kadang dia tak ada seluar, tak ada kain, terbang waktu banjir contoh. Jadi dia tak ada seles pinggang, tak ada. Dia baru lepas mandi tengok semua rumah dia semua tenggelam. Baju cari tak ada langsung. Jadi dia boleh sembahyang dalam keadaan telanjang. Boleh sembahyang dalam keadaan telanjang tanpa perlu mengqada semula. Tanpa perlu mengqada semula. Bahkan ada sembahyang berjemaah telanjang belaka, ada juga. Jadi orang yang tak ada baju tidak dituntut atas dia sembahyang berjemaah. Tidak dituntut atas dia sembahyang berjemaah. Jadi andai kata kalau satu kampung tu semua tak ada baju belaka, satu kampung tu tak diwajibkan sembahyang jemaah. Tapi kalau nak buat boleh. Itu ya nak kata. Nak kata kewajipan tu tak ada, tapi nak buat boleh. Ada cara dia. Jadi yang mampu menutup aurat, wajib tutup aurat. Jadi kalau seorang itu tak ada baju yang bersih, melainkan baju yang najis. Tak ada baju yang bersih, melainkan baju yang najis. Dalam masa yang sama, dia ada sutera, maka boleh pakai sutera ketika itu. Kerana najis lebih berat daripada haram memakai sutera. Najis lebih berat keadaan dia daripada memakai sutera oleh seorang lelaki. Maka ketika itu dia boleh sembahyang dalam keadaan memakai sutera ataupun memakai benda-benda yang haram lah. Sutera lah sini. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jikalau pada tempat yang suci sekalipun, tempat suci pun wajib tutup aurat. Bukan makna tutup aurat ni untuk elok daripada kotor saja, tak. Walaupun tempat suci sekalipun wajib tutup aurat. Walaupun pada tempat gelap sekalipun wajib tutup aurat. Tempat gelap tidak memadai untuk kita telanjang. Dia mesti memakai sesuatu yang bersifat jirim ke atas badan dia. Tak boleh semata-mata tutup lampu, orang tak nampak, aku pun tak nampak, dia pun sembahyang dalam keadaan bogel. Tak boleh. Dia mesti menutup sesuatu di atas badan dia yang berbentuk jirim. Hatta tanah sekalipun. Dia tak pakai baju, dia calik dengan tanah. Dia calikkan tanah sampai tak nampak badan dia. Boleh sembahyang. Kira tutup aurat dah. Maka aurat laki-laki dan sahaya perempuan itu, sahaya ni hamba, barang yakni anggota antara pusat dan lutut. Anggota antara pusat dan lutut. Dah pusat tu sendiri bukan aurat menurut pandangan mu'tamad, tapi wajib tutup kerana kesempurnaan menutup aurat tak akan dapat melainkan tutup lutut. Tutup lutut dengan pusat. Dia boleh panggil ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara itu tidak sempurna kewajipannya melainkan dengan benda tersebut, maka benda tersebut jadi wajib. Penutupan aurat antara pusat dengan lutut tidak akan sempurna melainkan tutup lutut dan pusat, maka tutup lutut dan pusat jadi wajib.
Jadi pusat dengan lutut tu sendiri bukan aurat, tetapi dia wajib juga ditutup kerana kesempurnaan menutup aurat. Jikalau kanak-kanak sekalipun, walaupun kanak-kanak yang nak semayang, dia tak ada kewajipan menutup aurat, tapi bila nak semayang, maka untuk sah semayang dia kena tutup aurat. Jadi kalau contoh budak-budak mumayyiz, dia nak semayang, walaupun tak ada kewajipan semayang atas dia, tetapi dia wajib menutup aurat kerana syarat sah semayangnya begitu. Begitu juga budak-budak, kalau dia berniat, dia wajib juga niat fardu untuk sahkan semayang dia, walaupun tidak ada kefarduan ke atas dia semayang. Dia nak semayang zuhur, budak-budak, dia pun kena niat juga fardu zuhri. Bukan bermakna, tak payah niat fardu kot sebab dia budak-budak, bukan fardu. Kena juga niat fardu atas pandangan mu'tamad. Pandangan kedua kata tak payah. Dan aurat merdeka yang baligh atau tiada baligh sembahyang. Sembahyang tu sini ada tambah sembahyang ke? Tak tahu ni. Dah aurat perempuan yang merdeka yang baligh atau tiada baligh di dalam sembahyang. Jatuh. Di dalam sembahyang ni sembahyang terus. La'alla shawab di dalam sembahyang. Dia kata dan mana tadi? Dan aurat merdeka yang baligh atau tiada baligh di dalam sembahyang. Itu sekalian badannya, badan aurat baligh. Ini perempuan lah, perempuan yang merdeka yang baligh ataupun tak baligh ni. Sekalian badannya, melainkan mukanya, muka seorang perempuan tadi, dan kedua tangannya, kedua tangan seorang perempuan tadi. Jadi janganlah perempuan ni pergi pakai niqab pula waktu sembahyang. Tak kira dia tak boleh letak dahi ni kena terbuka, maksyufah. Dahi ni kena terbuka, baru sah sembahyang dia. Nanti dalam bab rukun sujud, ada syarat sah sujud, iaitu mestilah dahinya terbuka, walaupun sebahagian. Tapi yang sempurnanya semua. Kalau mazhab Maliki semua dahi. Kalau separuh tak sah. Hingga mana tadi? Kedua tangannya hingga pergelangan. Yang ni pergelangan tangan. Ni pergelangan, ni tulang ni. Mana tulang ni? Tulang tak ada lah. Tulang ni, sini pergelangan. Jadi ditutup sinilah, sampai sini tutup dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, ketujuhnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan dadanya dada seorang. Menghadap kiblat dengan dadanya dada seorang. Mana tadi? Menghadap kiblat dengan dadanya. Hilang dah. Di dalam sembahyang. Menghadap kiblat ni dia ada dua. Kalau satu dekat, satu jauh. Kalau dekat dengan makna dekat Kaabah tu, maka wajib menghadap kiblat secara yakin. Wajib menghadap kiblat secara yakin lah. Sebab apa yakin? Sebab dia dekat. Tapi kalau jauh macam Malaysia ni, maka dia panggil menghadap kiblat secara zon. Secara zon saja. Jadi zon pun ada ijtihad juga. Siapa yang ijtihadkan? Ni Jabatan Falak lah. Yang mari ukur dia punya kiblat tu. Dekat masjid-masjid. Jadi kalau dekat Kaabah tidak boleh dah. Ijtihad memang dekat dah. Memang kena yakin menghadap kiblat. Lepas tu menghadap kiblat pula ada dua mazhab pula. Menghadap kiblat dia panggil ainul qiblah, dan ada satu lagi namanya jihatul qiblah. Ainul qiblah ni maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki ada kiblat. Memang betul-betul tepat. Tak boleh serong sikit pun. Serong sikit tak hadap kiblat dia panggil. Serong sikit tak hadap kiblat. Yang kedua dia panggil yang ainul qiblah itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau orang serong sikit saja tak sah sembahyang dia sebab tidak menghadap kiblat. Yang kedua dia panggil jihatul qiblah. Jihatul qiblah ni pandangan mu'tamad mazhab Maliki, pandangan kedua mazhab Syafi'i. Jihatul qiblah ni maksudnya kalau serong sikit tak apa lagi, jangan serong banyak. Serong sikit je, tak apa lagi, jangan serong banyak. Serong banyak tak boleh lah. Itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, pandangan mu'tamad mazhab Maliki. Jadi kalau contoh kita ni asalnya ingatkan ainul qiblah sini. Tengok-tengok cek balik ada serong sikit. Jadi kalau kita nak guna pandangan kedua mazhab Syafi'i yang kata jihatul qiblah sah, tak payah qadha balik. Tapi kalau nak qadha balik bertahun-tahun dah sembahyang 20 tahun dah, rupanya kiblat salah.
Salah tu taklah teruk sangat. Kena qada lah kalau nak pakai pandangan muktamad tu. Tapi kalau dia tu serong teruk sangat, tu tak boleh lah, tu memang kena qada. Serong teruk sangat tu memang kena qada. Kemudian hadap kiblat ni pula, kita betul-betul hadap kiblat ni ialah dada dan muka ketika berdiri dan ketika duduk. Kepala dan muka, dada ataupun badan kita dengan kepala ataupun muka saja yang hadap kiblat secara hakiki ketika kita berdiri, ketika kita duduk. Adapun ketika kita rokok, ketika kita sujud, dia panggil menghadap kiblat hukman, secara hukum, bukan secara hakikat. Secara hakikat bila kita berdiri hadap muka dan dada. Secara hakikat bila kita duduk menghadap dada dan muka ke arah kiblat. Tapi bila sujud dan rokok, kita hadapkan muka kita dan dada kita di bawah. Tetapi itu juga dipanggil sebagai menghadap kiblat, tapi menghadap kiblat secara hukum. Bukan secara hakikat. Jadi tak boleh katalah, kita tak menghadap kiblat sebenarnya pada beberapa posisi sembahyang. Tak betul lah. Tak betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi menghadap kiblat dia di dalam sembahyang pada yang kuasa, pada yang mampu. Adakah yang tak kuasa hadap kiblat? Ada. Siapa yang tak mampu hadap kiblat? Orang yang kena ikat di tiang. Orang yang kena ikat di tiang dia wajib sembahyang, tapi dari sudut syarat sah hadap kiblat tak dapatlah. Dia tak mampu. Ataupun dia duduk di hospital ke, dia tak nak ubah katil dia duduk terlantar atas hospital tu. Nak panggil siapa semua tak ada. Jadi dia tak ada kiblat, tak mampu. Tapi wajib sembahyang. Tapi nanti kena qada semula. Kira sembahyang dia waktu tu, sembahyang hormat waktu saja. Sembahyang, apa-apa sembahyang yang tidak dapat buat syarat sah sembahyang, maka dia panggil sembahyang hormat waktu. Wajib sembahyang ketika tu, tapi nanti kena qada balik. Kena ulang semula. Kemudian kata dia, daripada permulaan sembahyang datang kesudahan sembahyang. Hadap kiblat tu bermula daripada awal takbir sampai salam. Kena hadap kiblat. Ini untuk sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Sama ya. Batas sembahyang. Batas sembahyang ni kalau berpaling dada. Kalau kepala tak ada. Kepala kalau paling ke lain makruh. Tu batas. Paling dada. Sempoi sembahyang itu. Tak boleh itu. Ubah. Batas kalau berubah badan, berubah dada. Kalau kepala tak apa, kepala makruh. Kalau berubah dada, sikit saja batal. Sebab kita punya pandangan mu'tamad, ainul qiblah. Betul-betul kena tepat. Serong sikit, batal. Lepas tu kalau orang nak bagi salam, Assalamualaikum, baru pergi ke kanan. Takut dia dengan dada-dada sekali ke kanan. Kalau dengan dada-dada sekali ke kanan, dalam keadaan dia sudah ucap Assalamualaikum, sah dah mayat. Sebab memang tu rupa dia Assalamualaikum ya. Jadi kalau dia salah kali kedua tu kira tak ada apa, sebab dia kira batal dah. Tapi batal dia sah dah sembahyang sebab dia dah bagi salam Assalamualaikum. Tapi kalau Assalamualaikum dalam keadaan dengan dada-dada sekali keluar, dengan dada-dada sekali pusing, batal sembahyang. Jadi dada tu kena elok-elok sikit lah. Kena pergi gym sikit lah bagi tegak. Orang pusing kepala, dia pusing pada dada. Aduh, macam-macam. Tetapi tiada disyaratkan menghadap kiblat pada semayang dalam perang sangat takut. Dia panggil semayang syiddatul khauf. Semayang syiddatul khauf, maka boleh dia semayang fardu ataupun sunat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Sebab tak mampu hadap kiblat. Duduk tengah perang ni. Duduk tengah jaga-jaga. Duduk tengah perang, duduk tengah jaga-jaga. Jadi bila syiddatul khauf, bersangatan takut, maka dia boleh semayang. Dia panggil fayusalli kaifa amkanahu. Semayanglah dia sebagaimana mampu. Mana-mana mampulah. Hadap kiblat waktu rakaat pertama, rakaat kedua kena berlari lah. Contoh. Tak apa. Macam mana? Dan tidak perlu ulang tak? Tidak perlu ulang. Kalau ulang jenah weh.
Kalau perang 2 tahun kena ulang, mampu kawan tu. Tidak perlu ulang semula sembahyang, tidak perlu qada semula sembahyang. Tapi yang kata perang ni pula, tadi yang kata perang ni pula perang yang mubah, perang yang harus. Perang yang tidak harus tak boleh. Perang yang harus macam mana? Orang Islam menentang orang kafir. Itu perang yang harus. Orang Islam menentang orang kafir, itu perang yang harus. Begitu juga orang lari. Orang lari kerana takut. Lari kerana takut apa? Lari kerana takut ada orang menzalimi dia, nak tembak dia. Dia tengah-tengah bayang. Ada orang nak mari tembak dia. Dia lari ya. Maka ketika itu boleh tak ada kiblat? Tak boleh. Ataupun kerana kebakaran dan sebagainya, sama macam syiddatul khauf, kata Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Itu disebutlah kitab tu, wa mithlul qitalil mubahi al-firarul mubahu. Seumpama pembunuhan perang yang harus, begitu juga lari yang harus, melarikan diri yang harus. Kal firari min zalimin, seperti lari daripada orang zalim, au narin, ataupun api, au sabu'in, ataupun binatang buas. Jadi waktu tu dia sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Boleh. Boleh ketika tu ada ular tiba-tiba, ular main menghadap. Ular kita tengah sembahyang tu, ular tiba-tiba. Kita pun mundur belakang, lari. Lari daripada ular tersebut. Contohlah. Sampai tahap tak menghadap kiblat. Boleh ketika tu. Tapi kalau lari yang tidak diharuskan, saja-saja lari, tak boleh lah tu. Saja-saja lari batal. Habis. Kemudian, dan pada sembahyang yang tiada didapat menghadap kiblat sebab penyakit. Dan juga sembahyang yang dia tak boleh menghadap kiblat sebab ada penyakit, contohnya. Dia tak boleh pusing badan ke. Mana tahu. Duduk terlentang situ, tak ada orang urus dia. Dia pula tak boleh pusing menghadap kiblat. Dia pun sembahyang apa adanya. Dia pun sembahyang apa adanya. Yang sebolehnya ni buat. Kalau dah sembuh, takdir sembuh, boleh berjalan semula, boleh dia kembali mengulangi sembahyang tersebut. Kembali mengulangi sembahyang tersebut. Kerana tadi sembahyang dalam keadaan tidak mencukupi syarat sah sembahyang. Dan tidak ada daripada perintah syarak yang memaafkan benda tersebut. Kerana benda tersebut nadir. Benda yang jarang. Dan pada sembahyang orang yang terikat pada kayu, pakat ikat di tiang di kayu. Jadi dia sembahyang hadap kiblat dah, tak boleh lah. Kecuali kalau orang yang colek dia tu, dia baik hati ya, diikat ke arah kiblat. Dia ikat ke arah kiblat. Tu boleh sembahyang hadap kiblat lah. Tapi kena tengok syarat sah lain pula. Dia tak boleh wudu dalam keadaan dia berhadas, kena ulang juga sembahyang nanti. Dan pada sembahyang sunat, dan atau barang sebagainya, mana-mana lagi lah yang tak boleh hadap kiblat. Jadi yang kuasa saja wajib hadap kiblat, yang tak kuasa kena ada perincian. Ada yang kena ulang sembahyang, ada yang tak kena ulang sembahyang. Yang ghalibnya kena ulang sembahyang baliklah, kecuali yang syiddatul khauf tadi, yang takut perang tu. Dan pada sembahyang sunat di dalam safar yang harus, sembahyang sunat di dalam safar yang harus. Safar ni musafir lah. Sembahyang sunat tersebut walaupun sembahyang sunat berwaktu sekalipun. Walaupun sembahyang sunat berwaktu sekalipun. Jadi sembahyang sunat ni secara mutlak. Sembahyang sunat berwaktu ke, apa-apa ke, boleh sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat kalau dia sembahyang dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir ni pula, bila kata sembahyang sunat dalam keadaan musafir, maka terkeluarlah sembahyang fardu dalam keadaan musafir. Sembahyang fardu kena turun kereta juga. Jangan ada buat sembahyang dalam kereta. Lepas tu tak qada balik. Kalau jam tak boleh sampai tempat dia pada waktunya, kita pun sembahyang dalam kereta. Sembahyang hormat waktu. Nanti kena qada balik. Bukan buat itu lah. Sembahyang tadi. Tadi. Jadi bila dikata sembahyang sunat pada ketika safar, pada ketika musafir yang harum, maknanya terkeluarlah sembahyang fardu. Begitu juga sembahyang sunat yang dinazarkan, tak boleh juga. Kena turun kereta sebab sembahyang sunat yang dinazarkan macam wajib. Begitu juga sembahyang jenazah, tak boleh juga. Kena turun kereta. Kena hadap kiblat belaka. Maka sembahyang sunat yang dinazarkan, sembahyang wajib, sembahyang jenazah, itu semua kena hadap kiblat. Itu semua kena hadap kiblat.
Kalau dia semayang di atas kenderaan, contoh dia semayang atas lori hadap kiblat, boleh, tak ada masalah. Dia turun pada lori, dia naik lori belakang tu, dia pun semayang hadap kiblat, tak ada masalah tu, boleh, tidak ada masalah. Tu. Dia semayang fardu ketika tu pun tak ada masalah, asalkan ada wuduk dan sebagainya, jadi dia pun semayang macam biasa, tidak ada masalah. Kemudian dia kata dalam safar yang harus. Bila kata yang harus, safar yang harus makna tidak bolehlah safar yang haram. Contoh dia musafir sebab nak berzina, dia pun sembahyang sunat atas kenderaan, tak boleh. Tengah-tengah nak order, dia musafir tu tujuannya nak buat benda haram, nak berzina ke, nak mencuri. Tengok bola pula. Tengok bola, haruskah haram? Tengok bola harus. Yang haram tu dia pergi musafir stadium Bukit Jalil nak tengok lutut orang. Tu tak boleh lah. Kalau nak tengok bola tu harus. Bola tu harus. Tengok aurat orang tu haram. Tapi kalau dia tu dalam perjalanan dia nak tengok benda harus, tujuan dia nak pergi benda harus. Tiba-tiba dalam perjalanan dia buat benda haram. Hak tu tidak memudaratkan jamak dan qasar dia. Yang tak bolehnya tujuan asal memang nak buat maksiat. Tujuan asal memang nak buat maksiat. Nak pergi musafir KL nak beli arak, contohnya. Nak pergi musafir KL tu pergi berzina, contohnya. Nak pergi stadium Bukit Jalil tu untuk tengok perempuan yang bukan mahram. Jadi haram tu. Jadi ketika itu maka dia tidak boleh jamak qasar. Tak boleh lah, sebab dia tujuan musafir dia haram. Kalau dia nak tujuan musafir harus, tapi dalam musafir itu ada benda haram. Contohnya dia tu nak pergi berniaga di KL, stadium Bukit Jalil. Tengah-tengah on the way pergi stadium Bukit Jalil tu, dia pun berzina. Contoh lah. Ataupun dia pun minum arak. Hak tu masih lagi dapat rukhsah jamak qasar. Dia panggil tu panggil apa? Dia panggil al-ma'siyatu fis safar. Al-ma'siyatu fis safar ni mana maksiat itu berlaku dalam musafir. Dalam al-asi bis safar, orang yang bermaksiat bis safar maksudnya orang yang asalnya tujuan maksiat. Dia beza dengan asalnya harus tujuan dia nak pergi tempat tu, tapi dalam perjalanan berlaku benda haram. Maka itu tidak menggugurkan kewajipan, tidak menggugurkan rukhsah sembahyang. Boleh dijamak qasar lagi. Ni benda halus, benda yang perlu diperhatikan. Jadi tujuan asal pergi sana tu apa dia? Kena bergantung pada masing-masing. Kalau tujuan pergi sana tu benda haram, maka tak boleh jamak qasar. Kalau tujuan asal dia harus, tujuan asal dia harus, tapi dalam perjalanan berlaku maksiat, itu pun tidak ada masalah, masih boleh jamak qasar. Tapi satu lagi, kalau dia tu pi KL tu dengan tujuan harus, sampai dekat-dekat Pahang tu dia ubah tujuan maksiat. Dia ubah tujuan maksiat, tak boleh tengok. Ataupun sebaliknya, asalnya tujuan maksiat, dia pun gila daripada Terengganu pergi KL, asal tujuan maksiat, jadi tak boleh jamak qasar. Tiba-tiba nak dekat-dekat sampai KL, dia ubah jadi tujuan musafir dia tujuan musafir yang tak maksiat. Maka ketika itu dia kena tengok, ketika dia niat, tukar niat daripada maksiat kepada tak maksiat tu masih cukup 2 marhalah ataupun tidak. Kalau cukup 2 marhalah boleh jamak qasar, kalau tak cukup tak boleh jamak qasar. Banyak benda. Termenung kawan tu. Aduh. Safar yang haram. Jadi safar yang haram tidak boleh buat semayang di kereta. Kena hadap kiblat juga. Tu safaran mubah. Safar yang harus. Kemudian kata musannif, ada satu lagi ni. Jadi bila kata safar yang harus, maka kalau dia tu tak musafir. Contoh dia duduk PTBR, dia duduk dalam kereta semayang duha, tak boleh lah. Sebab dia tak musafir. Dia duduk sini, hadar dia panggil, dalam keadaan bermukim. Dia tak berjalan dengan kereta pun. Dia saja masuk atas motor, saja nak buat relax, dia pun hadap kiblat motor. Padahal tak musafir, dia pun bayar atas tu, tak boleh lah. Hak tu kena hadap kiblat. Ada satu lagi, mana safar yang mubah.
Satu lagi. Kalaulah dia safar tersebut, safar ni, musafir ni tak syarat musafir yang boleh jamak qasar, tak syarat. Musafir yang dimaksudkan musafir di sini tak syarat musafir yang 2 marhalah, tak syarat. Asalkan musafir yang kurang 2 marhalah pun boleh juga. Tetapi syarat dia mestilah jauh daripada masjid yang sekira-kira kalau bang tak dengar. Dia panggil kalau dalam bahasa kita Arab azan Jumaat. Kalau sekira-kira kita pergi tu tak dengar dah azan tu di tempat kita duduk tu. Maknanya boleh kita sembahyang dalam keadaan tidak menghadap kiblat, sembahyang sunat dalam kenderaan tu. Jadi contoh sini, orang duduk sini, Batu Rakit lah, Masjid Batu Rakit. Jadi sejauh mana yang kita pergi tu, kalau Masjid Batu Rakit tu azan, kita tak dengar dah. Situ boleh start dah kita sembahyang dalam kenderaan. Walaupun kita nak pergi Uniza sekalipun. Uniza lah nak pergi. Saja nak sembahyang duha atas motor. Kita pun pergi Uniza dalam keadaan dah melepasi Masjid Batu Rakit punya azan tu, maka kita pun boleh sembahyang duha ketika tu. Kalau sembahyang duha lah. Sembahyang fardu tak boleh lah, sembahyang sunat saja. Tu kalau musafir. Maka haruslah pada orang yang pergian, yakni orang musafir itu, mengerjakan sembahyang sunat di atas kenderaan. Di atas kenderaan. Atau sarir berjalan. Sarir ni katil. Katil berjalan daripada Batu Rakit sampai Uniza. Contoh kita duduk atas katil. Katil elektrik. Jadi kita pun sembahyang dalam keadaan duduk contohnya. Tak ada kiblat boleh. Tetapi jikalau sukar menghadap kiblat pada berkenderaan, maka hendaklah, jikalau tiada sukar menghadap kiblat pada yang berkenderaan, maka hendaklah ia orang itu menghadap kiblat daripada permulaan sembahyang datang kesudahan sehingga habis. Jadi kalau orang tu duduk dalam kenderaan, dia boleh hadap kiblat. Contoh naik kapal terbang contohnya. Dia punya perjalanan daripada tempat yang dia pergi sampai ke Malaysia tu menghadap kiblat. Contohlah. Jadi dia boleh sembahyang dalam keadaan boleh menghadap kiblat, maka wajib ketika tu sembahyang hadap kiblat. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Sembahyang macam biasa, sembahyang hormat waktu. Dan wajib ia mutamakin akan segala rukun sembahyang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.